أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم افتح علينا إنك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا والحمد لله رب العالمين. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, insyaAllah pada malam ni kita akan mempelajari ataupun belajar mengaji tafsir Al-Quran. Tajuk yang itu ialah tadabbur ayat Al-Quran. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini kita akan meneliti bagaimanakah kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Itu yang pertamalah. Masuk di sini apa yang boleh kita memahami dalam tadabbur ayat Al-Quran. Dia ada dua sisi penting untuk memahami kandungan Al-Quran. Yang pertama disebut oleh Syekh Quran Murad, iaitu pertama ada tazakkur. Dan yang kedua iaitu tadabbur. Dan tazakkur ni bagaimana Allah menjelaskan, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatazakkarun. Sesungguhnya kami mudahkan bahasa Arab ni dalam bahasa engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allahum yatazakkarun. Mudah-mudahan mereka ni yang membaca Quran ataupun yang melihat Al-Quran, yang merenung Al-Quran itu mengambil peringatan, bila dia membaca dia rasa insaf dan dia beriman dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu konteks yang pertama lah. Maksudnya perkara yang pertama untuk memahami Al-Quran ini, bila dibacakan pada kita ayat-ayat Al-Quran, kita ambil pengajaran dan kita mengimaninya dan kita melaksanakan. Jadi ayat ini mudahlah. Saya kata Allah sebut ati'ullah wa ati'ur rasul, taat Allah, taat pada Rasul. Jadi tak perlu pada perhatian yang mendalam. Taatlah Allah kata solat, kita solat. Allah suruh kita puasa, kita puasa. Itu dipanggil taat, dipanggil tazakkur. Kita baca tentang riba misalnya kata, dan kita kata Allah kata haram, maka kita jangan ambil riba. Itu dipanggil tazakkur. Jadi sisi pertama bermaksud tazakkur ni, jadi kita semua boleh melihat Al-Quran, kita baca terjemahan, kita tahu beberapa hukum dan kita mengimani, itu dipanggil tazakkur. Yang kedua, menurut Syekh Quran Murad, iaitu Bangladesh, dan beliau rahimahullah, ditulis-tulis di buku Way to the Quran, jalan menuju ke Al-Quran. Jadi tazakkur yang kedua dipanggil tadabbur. Tadabbur ni sebagaimana Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah tidak mereka mentadabbur, menghayati, meneliti Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha, adapun hati mereka ni terkunci. Itu maksudnya ada dua perkara, tadabbur dan tazakkur. Adapun tadabbur, janji yang dirahmati Allah SWT, iaitu kita nak mengkaji setiap kalimat, setiap perkataan. Mengapa diungkapkan perkataan begini? Kita nak lihat apa isi kandungan dalam Al-Quran itu, apa perkaitan di antara ayat pertama dan ayat kedua, dan mengapa ayat ini ceritanya pasal apa, asbabun nuzul. Kita nak lihat lagi ada hukum dipanggil nasikh wa mansukh, hukum yang terdahulu datang kemudian dan mana nak ikut. Itu dipanggil tadabbur. Kita meneliti, kita mengkaji, kita melihat alam, kita tadabbur bagaimana alam menghubungkan kita dengan Allah SWT. Orang yang mengkaji sains mesti kata bagaimana dia nak menghubungkan sains dengan Quran, sains dengan Allah SWT. Itu dipanggil tadabbur. Maksudnya sekitar kita ni, kita lihat persekitaran kita ni, kita meneliti, kita mengkaji dan kita
dia mengeluarkan hukum dan sebagainya. Bermaksud sini kalau nak faham tadabbur, dia ada disiplin ilmu yang antaranya bahasa Arab, dan antaranya asbabun nuzul, ilmu asbabun nuzul, adanya ilmu qiraat dan sebagainya. Itu dipanggil tadabbur. Maka kita tak heran bagaimana para orientalis mereka boleh mengkaji Al-Quran tanpa mereka beriman. Mereka boleh tulis tentang Quran, mereka boleh mengkaji tentang Quran. Asal tu tadabbur ni semua manusia boleh buat sebab mereka mengkaji. Tapi yang paling penting tazakkur, maksudnya kita dah faham dan bagaimana kita nak mengimani. Jadi hadirin yang dirahmati Allah SWT, mudahan bila kita tadabbur, kita tazakkur Al-Quran, kisah insaf, dan kita ikutlah pedoman apa yang dianjurkan oleh Allah SWT dalam kalamnya, iaitu Al-Quran Al-Karim. Jadi yang dirahmati Allah SWT, di sini kita akan baca sebuah kitab, iaitu nama kitab dia Saffatu Tafasir. Saffatu Tafasir, ditulis Muhammad Ali As-Sabuni Al-Ustazu fi kulliyati wadirasati fi kulliyati syariati wadirasati al-islamiyah. Muhammad Ali As-Sabuni ni rahimahullah, Jordan, Jordan, ustaz ataupun pensyarah di kuliah syariah, bidirasah pengajian Islam. Jadi dia tulis kitab, nama dia kitab tu Saffatu Tafasir. Apa makna Saffatu Tafasir? Iaitu ringkasan yang disusun mengikut tafsir-tafsir yang klasik. Kita lihat bagaimana Muhammad Ali As-Sabuni yang dia menukilkan pendapat daripada At-Tabari, ulama kurun yang kedua. Al-Kashaf, ini contoh At-Tabari itu, dia dalam kitab At-Tabari itu dia menukilkan pendapat-pendapat bagaimana perkataan-perkataan ini, apa orang Arab kata, begitu. Yang kedua Al-Kashaf, yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zamakhsyari. Jadi kalau Imam Az-Zamakhsyari itu ulama yang melihat ilmu bahasa Arab dalam Quran. Sebab tu orang yang mengkaji Quran, kalau dia tak baca kitab Al-Kashaf, maka dia menjadi satu kejanggalan lah untuk memahami Al-Quran. Ini dikatakan kitab terulung dalam bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dari sudut bahasa. Ada banyak Al-Qurtubi, Al-Alusi, Ibn Katsir dan Al-Bahrul Muhit oleh Ibn Hayyan Al-Andalusi. Ini maksudnya daripada kitab-kitab semua ni. As-Sabuni, Muhammad Ali As-Sabuni, dia meringkaskan. Itu dipanggil Saffatu Tafasir. Kalau tengok Tabari itu tebal lah, Al-Kashaf 4 jilid, Qurtubi dalam 12 jilid, Ibn Katsir 30 jilid, semua tebal-tebal. Muhammad As-Sabuni ni kat saya dia ada 3 jilid saja. Bayang tuan-tuan, dia baca semua kitab ni dan dia ringkaskan dalam 3 jilid. Bukan senang. Satu kerja menurut dia tulis tafsir 5 tahun. Pagi, siang, malam dia tulis kitab tafsir ni. Mudah-mudahan Allah merahmati dia, mudah-mudahan Allah beri manfaat pada dia di dunia dan di akhirat. Itu yang dipanggil Saffatu Tafasir. Itu yang pertama lah. Yang kedua, saya pilih tafsir ni sebab tafsir ni contemporary, mudah bahasa dia, dan saya mempelajari tafsir ni masa saya di universiti. Jadi mudah-mudahan dapatlah manfaat sikit. Di sini saya berkongsi lah, bukan saya orang yang alim, cuma kita berkongsi sebab saya boleh baca sikit-sikit lah Arab tu, taklah pandai, tapi bolehlah kita sama-sama belajar. Untuk generasi muda yang belajar bahasa Arab, insyaAllah nanti boleh jadi alim ulama, yang boleh baca kitab Arab, boleh mengajar kepada masyarakat, dan yang penting mengamalkannya, insyaAllah. Okay, kita mulalah, iaitu kita mula dengan tafsir surah Al-Fatihah. Okay. Jadi saya baca Arab sikit lah, nanti ini pengenalan lah. Kalau ada masa nanti insyaAllah Laji mungkin ambil terjemahan. Nanti kita akan tengoklah terjemahan, bagaimana kita nak faham terjemahan yang ada, kat mana perkataan-perkataan tersebut. Lepas tu bagaimana terjemahan tu dinukilkan. Kadang-kadang kita lihat terjemahan ni banyak, Ar-Rahman ada, Al-Maghfirah ada, Telaga Biru ada. Terjemahan mana yang nak kata tepat, tidak kita tengok nanti lah. Nanti saya akan terangkan apa beza terjemahan, apa beza tafsir.
Permulaan ni kita kenal dululah bagaimana kita memahami bacaan kitab. Mudah-mudahan tak beratlah, kita cuba santai-santai insya-Allah. Iaitu bismillah. Suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah. Makkiyatun, nampak di sana. Makkiyatun maksudnya ayat surah yang diturunkan di Mekah. Wa ayatuha sab'un, ayatnya 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita akan tengok tafsiru al-isti'azah. Kalau nak baca sambung, tafsirus isti'azah. Jadi bolehlah baca kan. Saya baca Arab ni nampak bolehlah baca sikit. Tafsiru al-isti'azati. Tu kalau kita Arab tak ada baris kan tuan-tuan. Kalau Al-Quran ada baris. Jadi kalau nak baca kita Arab ni bagaimana? Kita kena baca bahasa Arab lah. Baca bahasa Arab ni bukan sebulan pun kita boleh baca kita Arab, tuan-tuan kan. Kita ambil masa. Kadang saya baca pun saya baca salah. Jadi sebelum kita baca tu kita akan semak-semak lah dengan ustaz. Sebab tu macam kita baca tu memang kena orang kata berguru lah, bukan begitu. Maksud dia apa? Al-makna. Saya sebut tak mari jasik sikit. Saya pakai mouse je. Kalau pakai pensel senang sikit. Al-makna, makna dia, apa makna al-isti'azah? Yang kita baca a'udzubillah tu akan kita panggil al-isti'azah, ringkasan lah. Kita panggil short form. Pada bahasa Arab sebut an-nahtu. Short form. Tulis pakai mouse ni begini lah. An-nahtu. Ini istilah lah, short form. Saya kata kalau Masjid Mata Murad Alamu kita sebut MPBL. Itu paling short form lah. Al-isti'azah iaitu a'udzubillah. Marilah kita baca al-isti'azah. Bukan baca al-isti'azah, bukan gitulah maksudnya. Jadi kita baca a'udzubillah minasyaitanir rajim. Okey, baca astajiru. Ambil sikit-sikit lah, kita baca sikit. Astajiru maksudnya apa makna isti'azah? Astajiru a'udzu, iaitu aku berlindung. Astajiru, aku berlindung sebab janda ya. Aku berlindung dengan baca ni dulu. Billahi, aku berlindung dengan Allah. Min, asalnya baca min, asalnya mati. Bila kita sambung dengan alif lam tak baca minasyaitani. Aku berlindung dari aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Dan kita akan lihat makna dia astajiru, maksudnya daripada ayat ni aku berlindung di janabi lah, maksudnya aku bersandar, aku meletakkan diri aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di sudut Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita panggil sekitar Allah Subhanahu Wa Taala, kita panggil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya a'udzubillah. Wa a'tasimu, sama juga makna dia. Wa a'tasimu maksudnya aku bersandar dengannya. Nya tu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Sebab tu kalau dalam bahasa Arab ni ada yang penting domir lah. Kita tengok domir tu dah pergi ke mana. Macam tu. Min syarri, dari syarri. Kita nak faham apa makna syaitan ni. Syaitan yang direjam tu apa cerita dia, iaitu min syarri asy-syaitani. Apa kita baca min syarri asy-syaitani, daripada kejahatan syaitan, al-ati, iaitu yang sombong. Syaitan yang sombong, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jin, syaitan maksudnya ni sombong lah. Dia sombong, dia takbur dengan Allah SWT. Kalau kita sombong dan takbur, maksudnya kita ni golongan syaitan lah. Iaitu al-ati, iaitu sombong, wal mutabarrid, iaitu yang buat maksiat. Sebab tu dalam masa maju pun sebut manusia yang bertopengkan syaitan. Manusia yang zalim, al-mutamarrid, yang manusia yang syaitan yang sombong, dan syaitan yang
buat maksiat ni terlampau banyaklah. Dan itu dipanggil ar-rajim. Maksudnya syaitan ni direjam, maksudnya syaitan yang sombong, yang banyak maksiat, yang direjam. Maksud bila dalam perkara ni direjam di neraka. Okey, dengan apa kita nak berlindung tu? Sebab apa kita nak berlindung daripada syaitan ni? Apa sebab dia? Kita tengok sini, ayyaduruni, yaduruni, iaitu syaitan ni dia akan membinasakan aku. Gitu. Pada syaitan lah yang kita tengok, syaitan yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan ni dia apa? Bisik ke dalam dada manusia. Kita tengok orang yang kena penyakit-penyakit, kena buatan-buatan yang hantar dosa apa? Jin dan syaitan. Maksudnya syaitan ni dia boleh membuat mudarat, yang boleh buat mudarat kepada ku. Lepas tu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari sudut mana pula kita tengok? Fi dini, dalam agamaku. Kadang-kadang kita semayang, syaitan bisik, buat apa nak semayang? Buat apa pergi masjid? Macam tu. Dia bisik lah. Buat apa nak peluk agama Islam ni? Nak kena semayang 5 waktu, nak kena bayar zakat lah. Macam tu. Kena buat bersuci lah dan sebagainya, nak kena mengaji. Tu bagi dalam dia bisik, dia buat mudarat dalam agama. Ataupun dunia, ya, ataupun dalam kehidupan dunia. Maksud kehidupan dunia ni syaitan ni dia timbulkan perasaan bongkak. Manusia ada apa? Tu dunia. Dalam agama pun ada, dalam kehidupan dunia pun ada. Kita masuk dalam hutan, kadang takut-takut, ada rimau ke, tu bagi adanya satu benda yang dia beri perasaan yang takut. Jadi ada dua perkara. Syaitan ni kita nak berlindung daripada agama dan juga dunia. Itu yang pertama. Jadi kita akan ringkaslah. Lepas tu kita tengok Nabi sebut apa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahawasanya, kana iza qama, adalah satu hari, pada satu hari, ataupun ada bila-bila, iza qama minal lail, maksudnya Nabi kata bila seseorang itu bangun, bila seseorang itu bangun, iza qama minal laili, bila dia bangun dari tidur, waktu bila? Kan siang, tidur siang, lebih-lebih tu lain cerita. Ni dia tidur malam, lepas isyak dia tidur, dia terjaga. Jaga. Lepas tu Nabi kata apa? Istaftaha salatahu. Masuk kat sini, bila orang bangun tidur, kata tengok, pertama bila dia nak mulakan salat dia, salatahu bitakbiri, dia akan takbir, summa yaqulu a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafasihi. Dari sini pertama, contohlah janji dari Allah SWT, bila kita bangun, kita terbangun dari tidur, terjaga dari tidur, kita nak mengerjakan salat hajat, misalnya kata tahajud ke, kita mulakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu satu perkara. Dalam bab lain, pada kita baca dalam kitab fiqh tamat, kitab fiqh, iaitu kalau kita nak mulakan salat, sampai kita mulakan salat, awal surah sebelum kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita akan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu satu perkara lah. Di sini ulama kata baca a'udzubillah, ke mana kita nak mula baca bismillah. Itu satu perkara. Yang kedua, di sini kita nampak bila seorang tu bangun tengah malam, dia terjaga, boleh juga dibaca a'udzubillahi samiil alim, iaitu aku berlindung dengan Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui, minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang direjam, syaitan yang penuh bongkak, min hamazihi,
iaitu daripada segala godaannya, wa nafsihi, daripada tiupannya, ataupun daripada bisikannya, tiupan dia tiupan dia, wa nafsihi ataupun hembusan dia. Sebab tu kadang-kadang janji yang dirahmati Allah Ta'ala, kita terjaga bangun dari malam, apa kita boleh buat? Kita baca a'udzubillah minasyaitanir rajim. Sebab syaitan ni dia akan kacau kita tengah tidur. Sebab tu Nabi kata kalau dia mampu bangun qiyamul lail, mulakan a'udzubillah minasyaitanir rajim, mudah-mudahan syaitan tu lari. Tu tengok pentingnya kita baca a'udzubillah minasyaitanir rajim. Dan perkara kedua, bila kita nak baca Quran, kita nak baca, kita mula faiza qara a'udzubillah minasyaitanir rajim, faiza qara'al qur'ana fasta'iz billah. Bila kamu nak baca Quran, Allah kata kamu kena isti'adzah, mohon perlindungan Allah SWT, iaitu baca a'udzubillah minasyaitanir rajim. Sebab tu kita baca Quran, kita buka Quran, pertamanya kita kena baca a'udzubillah minasyaitanir rajim. Sebab apa? Sebab mudahan kita baca Quran tu tak ada ni rasa bongkak. Kalau syaitan tu bongkak, nanti dia akan tiupkan, dia akan bisik kepada manusia tu, baca ni supaya Quran nanti orang tengok. Tu pentingnya kita baca a'udzubillah minasyaitanir rajim. Itu kita tengok yang pertama lah, a'udzubillah minasyaitanir rajim. Yang kedua iaitu bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama lah, bismillahirrahmanirrahim. Tafsir basmalah sama juga. Cuma baca basmalah maksudnya baca bismillah. Okey. Tafsirul basmalah, tafsir kepada maksud basmalah, huwa al-makna abda'u bitasmiyatillahi wa zikruhu qabla kulli syai'. Aku mulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang bismillah dengan nama Allah, maksud aku mulakan sesuatu perkara dengan nama Allah, wa zikruhu, dan sebutnya nama Allah SWT qabla kulli syai', sebelum suatu perkara yang dimulakan. Dan pertama tadi kita baca tuduh, kita baca Quran tadi, anjuran dia pertama iaitu a'udzubillah minasyaitanir rajim, sebab Allah jelas sebut dalam Quran. Yang kedua kita kena baca bismillah, iaitu kita baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap perbuatan kita, apa juga kita mulakan, kita kena baca bismillah. Sebab apa dia kita makna bismillah? Musta'inan bih, maksudnya kita mengharapkan pertolongan daripada bihi jalla wa'ala, maksud maha yang agung, maha yang tinggi. Dalam urusan apa? Fi jami'i, dalam segenap urusan, umuri. Sini maksud tuan-tuan, jadi yang dirahmati Allah SWT, kita baca bismillah, kita baca masuk masjid, kita baca bismillah. Naik motor, kita baca bismillah. Kita keluar rumah, kita baca bismillah. Masuk rumah, kita baca bismillah. Itu namanya segala fi jami'i umuri. Satu tuntutan dalam dua asas ni. Kita baca a'udzubillah minasyaitanir rajim kalau dalam keadaan kita rasa resah, dalam keadaan rasa takut. Namun demikian, bila baca Quran, kita baca a'udzubillah minasyaitanir rajim. Tak perlu, tak kira tengah ayat ke, awal ayat ke, hujung ayat ke, kita akan baca a'udzubillah minasyaitanir rajim. Yang pertama. Yang kedua, anjuran ni kita baca bismillah. Apa makna bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Bermaksud segala perbuatan tadi kita baca dengan bismillah qabla kulli syai', segala sebelum segala sesuatu. Mengharapkan apa? Musta'inan, mengharapkan pertolongan Allah SWT. Itu makna bismillah. Okey. Jadi kita tengok tambih. Tambihun maksudnya ambil perhatian. Bismillahirrahmanirrahim, iaitu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Iftatahallahu bihazi ayati surat al-Fatihah. Allah mulakan surah Al-Fatihah ni dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, wa kulla suratin min suwarin al-Quran, dan semua surah dalam Al-Quran dimulakan Al-Fatihah, dimulakan dengan bismillah, ma'ada, kecuali suratul Taubah.
Surah Taubah tak adanya Bismillah. Jadi kita tengok mana daripada surah 114 semua surah adanya Bismillah, melainkan ada kecuali dalam Quran kita illa, la ilaha illallah, illa pun kecuali, ada pun kecuali, ada surat Taubah. Okay. Itu kita tengok. Jadi apa yang difahami di sini, kenapa kita baca Fatihah ni? Dia menjelaskan lagi, tadi tengok fi jami'il umuri, dari segenap lapisan, segenap urusan, iaitu liyurshidu. Apa surah Fatihah ni? Liyurshidul muslimina. Surah ni, Bismillah ni menunjukkan kepada orang Islam ayyabda'u a'malahum, iaitu mulakan perbuatan mereka, wa aqwalahum, iaitu pekerjaan, percakapan dia, Bismillahirrahmanirrahim, iaitu mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Iltimasan lima'unati, supaya kita mengharapkan dari pertolongan Allah SWT. Itu kita nampak Bismillah. Sekarang kita tengok janji yang dirahmati Allah SWT. Orang dulu, orang kafir musyrik pada zaman Nabi SAW, dan sebelum dia panggil zaman jahiliyah, dia panggil Arab jahiliyah, mukhalifatan li wasaniyin, berbeza dengan orang yang menyembah berhala ni. Mereka tak baca Bismillah, tapi mereka baca apa? Yabda'u a'malahum bi asma'i aliyatihim, iaitu dia mulakan perbuatan-perbuatan mereka dengan nama-nama Tuhan mereka. Yang antara ini kita tengok Bismillah, Lat adalah nama Tuhan. Nama Tuhan siapa? Nama Tuhan berhala bagi orang kafir Quraisy. Atau bi ismil Uzza, nama Uzza pun adalah nama berhala mereka. Ataupun bi ismi Sya'bi, ataupun nama-nama pokok itu. Atau bi ismi Habli, ataupun nama batu. Itu maksud Hablun tu, Hablin Sya'bin, darat pokok tu macam Tuhan dia, batu tu Tuhan dia. Sebab tu bezanya kita dengan orang kafir musyrik pada zaman dulu. Mereka menyembah berhala dan mereka menamakan berhala mereka dengan nama-nama demikian. Sebab tu di sini Allah menjelaskan Bismi disebutkan dengan lafzul jalalah, dengan kalimah Allah. Dia tak sebut nama Ar-Rahman dan dia tak sebut Ar-Rahim, tapi dengan Allah tu panggil kata nama. Ada banyak macam kita ada nama saya Farhad, nama Haji Muhammad, nama Haji Rahman, itu dipanggil dengan nama. Dari nama ni dia membezakan orang kafir musyrik disebut dengan nama-nama dia. Okey. Kita akan tengok tafsir surah Al-Fatihah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Baina yadai surah. Apa kandungan surah Al-Fatihah? Sebab tu yang dirahmati Allah SWT, Al-Imam Ali As-Sabuni bila dia nak mulakan dia punya kitab dia akan cerita dia punya isi kandungan dia. Macam kita boleh baca buku, kita pergi kedai, kita baca isi kandungan dia, apa buku dia menarik lah, kita beli. Ataupun kita baca dia punya yang belakang, yang dia panggil ringkasan, kita akan baca. Di sini kenapa Imam Ali As-Sabuni, sebab dia nak bagi tahu supaya pembaca ni, kita yang baca ni kita tahu apa kandungan surah Al-Fatihah. Supaya kita nampak apa yang kita boleh ambil, supaya kita tahu dalam surah ni apa konteks dia yang dibahaskan. Jadi kalau nampak orang cerita perkara yang selainnya, maka ini tertolak. Jadi kita tengok baik-baik. Yang saya kata kalau buku tentang matematik, tiba-tiba dia masuk dalam sastra bahasa Inggeris, jadi nampak benda tu tak tally. Jadi kita akan tengok, misalnya kata dalam surah Fatihah ni apa isi kandungan dia, daripada ayat Bismillah, daripada ayat pertama tadi Bismillah sampailah waladdallin. Kita akan tengok satu persatu insyaAllah. Okay, secara ringkasnya
Sebagai disebut hazihi suratul karimatu makkiyatun. Surah yang mulia ini diturunkan di Mekah. Sebagaimana Haji yang dirahmati Allah SWT, sebab tu dia bagi dalam Quran dia ada tempoh masa. Dia ada tempoh masa ataupun tempat, ataupun latar. Itu dia bagi kita nak faham ilmu ulum Al-Quran. Ayat ni turun di mana? Mekah ke Madinah? Kalau kita Mekah tu besar apa pasal dia? Tak kisah di mana-mana. Mekah. Lepas yang kedua di Madinah. Sebab tu definisi Makkiyah dan Madaniyah ada tafsiran yang berbagai. Ada ayat ni diturunkan di Mekah, ada ayat diturunkan di Madinah. Itu satu pendapat ulama. Ada setengah lain mengatakan Mekah ni bermaksud ayat yang diturunkan masa Nabi berada di Mekah. Dan kadang-kadang 10 tahun Nabi berada di Mekah, lepas tu Nabi pergi ke Madinah 5 tahun. Dalam masa 5 tahun di Madinah, ada tak Nabi balik ke Mekah? Ada masanya Nabi balik. Macam tu. Maksudnya antaranya perjanjian Hudaybiyah, Fathul Mekah dan sebagainya. Nabi menggunakan haji. Itu ada tempoh masa. Jadi ada dua sisi pandangan ulama, Makkiyah tu, Madaniyah tu. Banyak khilaf, tak apa, tapi di sini apa yang kita faham kat sini Makkiyah tu, antara lain isikan dengan Makkiyah, iaitu dia menceritakan tentang rububiyah Allah SWT. Supaya masyarakat Arab ni tahu siapa yang kamu sembah, apa yang Nabi Muhammad sembah, apa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu konteks Makkiyah. Konteks Makkiyah dia tak cerita tentang hukum. Dia takkan jumpa lah tuan-tuan saya kata hukum hudud di Mekah. Tak ada. Dan maksud Makkiyah ni menceritakan penyucian jiwa ataupun pembersihan jiwa ataupun nak membetulkan akidah yang satu. Itu bagi konteks Makkiyah. Kalau Madaniyah pula cerita dia buat berat tentang hukum, tentang hudud, tentang qisas dan sebagainya. Itu bagi konteks Madaniyah. Wa ayatuha sab'un bil ijma'. Ayat dia ni 7 bil ijma'. Maksudnya ijma' dia iaitu sepakat para ulama. Namun demikian, sebab kenapa dia guna ijma'? Sebab ada ulama daripada mazhab lain, saya kongsi di sini, sepertinya antara mazhab Maliki berkata bahawa ayat surah Al-Fatihah ni hanya 6 saja, iaitu bismillah tu bukan daripada surah Al-Fatihah. Dia seperti surah lain, saya kata qul a'udzu birabbin nas ada bismillah, qul a'udzu birabbil falaq ada bismillah. Dulu betul kita tak boleh nak katakan balik ini sesat dah, tak ada kata begitu. Sebab dulu tu wari ataupun sabit dalam hadis sahih, riwayat Muslim ada, riwayat Bukhari pun ada. Di sini dia panggil pegangan pada ulama, dia melihat berdasarkan ijtihad mereka. Cuma di sini ijma' ni maksud 7 ayat daripada bismillah sampai ya al-dhalli 7 ayat. Sebab tu kadang-kadang hadirin yang dirahmati Allah SWT, kadang-kadang ada ulama dia bahas bermula daripada alhamdulillah rabbil alamin. Dia mula tak ada dia bahas tentang bismillah, penerangan dia terus pada alhamdulillah. Bismillah maksudnya ayat bismillah sajalah. Tapi diterang pun tafsir daripada ayat alhamdulillah. Ni baik-baik ulama ada membahaskan. Maksud ada 6 ayat dalam mazhab yang tertentu. Tak apa. Sekarang kita nak faham kenapa dinamakan wa tusamma al-Fatihah. Kenapa dinamakan al-Fatihah? Kenapa tak sebut ayat lain, surah-surah lain? Kenapa digunakan al-Fatihah? Kalau kita baca dalam tafsir yang lain, al-Fatihah ni banyak mana? Banyak nama. Asy-Syifa boleh. Berkurang ada berbelas-belas nama surah al-Fatihah. Wa tusamma al-Fatihah. Al-Fatihah tu kerana liftitahi Al-Kitabil Azizi, kerana dia adalah permulaan surah. Permulaan surah. Kita baca dulu. Haitsu iaitu di mana innaha awwalul Qur'ani fil tartibi, iaitu susunan dia, susunan yang pertama dalam Quran. Sebab tu Haji kalau buka Quran mana Quran, surah yang pertama mana? Surah Al-Fatihah. La fil nuzuli, tapi bukan dari sudut asbabun nuzul. Asbabun nuzul maksudnya apa? Ayat yang diturunkan, mana ayat yang pertama? Kita tahu, kita maklum ayat yang pertama Allah turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sehinggalah ayatnya.
Jadi maksudnya di sini Al-Fatihah ini adalah ayat pertama susunan dari sudut tertib. Tapi asbab nuzul bukan. Kan? Itu kita panggil maksudnya fi tertib la fi nuzul. Wahia ala qasrihi, surah ni pendek 7 ayat. Wa wajah zatiha, dan ringkas saja surah ni. Tetapi qad huta ma'anil Quran azim, tapi dia punya makna ni sangat luas. Tengok bagaimana pula tersebut. Washtamalat ala maqasidihi asasiyatin bil ijmal. Dia bincangkan tentang maqasid ataupun objektif atau matlamat asas, kan, secara ringkas, bil ijmal ataupun secara menyeluruh. Itu dia panggil maqasid asasiyah. Dan kalau kita baca maqasid syariah, adanya agama, maqasid ad-din, adanya hifzun nafs, adanya nyawa, adanya hifzul nasal, keturunan, adanya hifzul mal, adanya harta. Semuanya ada dalam surah Al-Fatihah. Nanti kita akan tengok termasuk pada ayat seterusnya. Faya tatanawwalu usuladdin wa furu'ihi. Dia membahaskan iaitu usul-usul akidah, kan, tentang rububiyah, tentang sifat Allah, tentang nama Allah Subhanahu Taala. Surah Al-Fatihah mencakupi dalam aspek usuluddin. Apa lagi? Tanawalu al-aqidah, iaitu akidah juga. Wal ibadah, dia wal ibadata, dia membahaskan tentang ibadat. Bagaimana ibadat ni yang kita faham, adakah itu solat semata-mata? Tak. Tapi dimaksud sini wal ibadah, iaitu pengabdian. Dan surah Al-Fatihah yang ringkas 7 ni dah masuk perkara pertama, usuluddin pada. Lepas tu yang kedua, ta'aqidah ada. Kalau tinggal tadi, ketiga tertinggal. Maqasid syariah berada, maqasid asas dah 3 dah. Al-ibadah ada 4. At-tashri'at, iaitu syariat, undang-undang, hukum hakam, dah 5. Wal-intiqadi biyaumil akhir, wal-intiqada biyaumil akhir, yang ke-6 iaitu kepercayaan, keyakinan dengan hari kiamat, dah 6. 7 surah, 7 ayat, tapi dah 6 perkara yang dibahaskan. Ada lagi wal imanu bi sifatil husna, wal imana bi sifatil husna, iaitu meyakini sifat-sifat Allah SWT yang terpuji, dah 7. Wa ifradahu bil ibadati, iaitu diri dia, bagaimana dia nak mengabdikan diri kepada Ta'ala, itu yang ke-8. Wal isti'anata, iaitu bagaimana nak memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Wal doa, dan bagaimana dia nak berdoa kepada Allah SWT. Iaitu dah 8, 9, 10. Wa tawajjuha ilaihi jalla wa ala, iaitu dia menghadap ataupun menuju kepada Allah Ta'ala. Talabil hidayati, iaitu dengan apa? Dia nak menuntut, dia nak mencari hidayah, iaitu dah 11. Iaitu hidayah tu mana? Ila dinil haqqi wa ila wasariqil mustaqim, iaitu mencari petunjuk agama yang benar dan juga jalan yang lurus, dah 11. Yang ke-12, wa tadarru'a ilaihi bitasbiti 'alal iman, iaitu dia nak mencari ataupun rasa rendah diri dan menetapkan iman dia dan mencari jalan yang jalan para salih. 12. Kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lepas tu dijelaskan lagi yang ke-13, wa tajannuba tariqil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Yang ke-13 menjelaskan apa dia, iaitu menjauhi, iaitu jalan yang dimurkai dan jalan yang orang yang sesat. 13. Adalah yang ke-14, wa fihi al-ikhbaru an qisasil umami as-sabiqin, iaitu menjelaskan tentang umat-umat yang terdahulu, di mana kita nampak daripada perkataan maghdub dan ad-dallin.
Lepas tu Allah menjelaskan dalam ayat ini Allah menjelaskan ni wa tila'a ala ma'ali su'adai wa manazil ashqiyai, iaitu kita nak meneliti apa jalan orang-orang yang bahagia, kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Itu jalan orang yang bahagia. Lepas tu jalannya kita tak masuk pada jalannya al-ashqiya, orang yang derhaka. Jadi kena banyak perkara dah 15. Lepas tu wa fihi ta'abbur bi amrillah subhanahu wa nahyihi. Kita habis kat sini ya. Di sini. Iaitu di sini menceritakan tentang bagaimana dia nak mengabdikan dengan mengikuti segala suruhan Allah SWT dan meninggalkan segala larangannya. Itu berlaku daripada ayat pertama sampai ayat 7. Dan pada tidak terakhir, okay. Fahiyya kal sebab tu dia sebagai induk. Sebab tu kita baca dalam kita bagi kita bagi ibu kepada kita bagi surah Al-Fatihah. Sebab apa? Sebab dia bagi induk. Surah Al-Fatihah dia merangkumi semua perkara daripada surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Itu dia bagi kita. Sebab tu disebut walihaza tusamma kitabi lihaza tusamma kitabi li'annaha jam'at maqasidahu al-asasiyah. Dia menghimpunkan semua perkara-perkara yang asas dalam agama. Jadi hadirin yang dirahmati Allah SWT, intilah kita bagi mihwar baina dari surah, apa isi kandungan dalam surah Al-Fatihah. Daripada 7 ayat lebih kurang 16 tema yang dibahaskan dalam surah Al-Fatihah. Waktu Haji yang dirahmati Allah, kita akan tengok akan datang jika diizinkan Tuhan, kita akan lihat tafsir di sini, tafsir bagaimana 16 perkara tadi disimpulkan, setiap kalimat, setiap huruf, setiap perkataan 17 tadi semuanya merangkumi dalam 7 ayat tadi. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah memudahkan usaha kita, Allah mengampunkan dosa kita, dan Allah memberikan petunjuk jalan untuk kita mentadabbur dan juga kita mentazakkur, iaitu mengimani dan mentaati perintah Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kalimat sendiri. Mudah-mudahan semua adalah kebaikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.